Menyusur sepanjang 54 tahun kemerdekaan negara, dapat diimbau pelbagai pembangunan dicapai yang secara tidak langsung membuktikan bahawa kesejahteraan dan keamanan sejajar dengan masyarakat di negara-negara maju yang lain. Merdeka mengubah lanskap Malaysia. Biarpun 1000 wajah yang datang, institusi diraja tegap dalam sistem berkerajaan. Di tinta lembaran payung mahkota tersemat identiti negara dan bangsa. Oleh yang demikian, kerajaan British selepas tahun 1895 cuba untuk mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Sehingga 1895, kita ada 9 kerajaan berdaulat. Ini sangat penting. Ya. Bukan hanya negeri, sebenarnya kerajaan berdaulat. Sistem raja berperlembagaan dan berparlimen diamalkan semenjak negara mencapai kemerdekaan. British cuba nak memaksa raja-raja dengan mencadangkan satu sistem yang dipanggil Malayan Union. Tapi raja-raja tak setuju. Penuh bermakna, isyarat taat setia tidak berbelah bahagi. 1946 menjadi saksi. Episod inilah yang membawa kepada bermulanya Majlis Raja-Raja Melayu secara formal, iaitu sebuah badan rasmi untuk Sultan, Raja dan Yang di-Pertuan Negeri yang dikanunkan mengikut perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Para pengasas kemerdekaan negara ini telah mendapat petunjuk ilahi dengan wawasan bijak membentuk kerajaan merdeka di bawah naungan raja berperlembagaan. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab raja pemerintah untuk memperlihatkan kepada warga akan relevansi institusi raja, terutama dalam memenuhi peranan semak dan imbang dalam urus tadbir kerajaan yang berpaksikan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di samping memberi laluan kemerdekaan, majlis yang dianggotai oleh 9 orang Raja-Raja Melayu dan 4 yang di-Pertuan Negeri ini juga bertanggungjawab dalam urusan pemilihan dan perlantikan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Di sinilah letaknya keunikan tradisi raja berperlembagaan dalam demokrasi Malaysia. Legasi ketua negara bukan diwarisi, sebaliknya digilirkan setiap 5 tahun sekali mengikut keturunan, darah dan peraturan pemilihan. Dan lembar kesinambungannya telah pun memasuki kali ke-14. Dalam pagi ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Upacara penuh tradisi ini sekaligus telah memahat sejarah apabila baginda menjadi sultan yang pertama dilantik memegang jawatan tertinggi negara buat kali kedua. Yang amat berhormat Perdana Menteri mengadap dan mempersembahkan surat perisytiharan memegang jawatan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Yang amat berhormat Perdana Menteri kemudiannya membaca surat pelantikan memegang jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong ke-14.
Pelantikan ini merupakan sejarah buat negara kerana semasa baginda menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-5 dahulu, negara telah ditadbir oleh Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Datuk Hussein. Tumbuh meliar si pohon selasih, dipetik buat santapan bonda. Hamba rakyat menjunjung kasih, sembah tahniah buat Tuanku Baginda. Keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13 Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah untuk bersemayam dan kembali mentadbir Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman dilangsungkan dengan adat penuh gilang gemilang seiring dengan kemegahan institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Tuanku, daulat tuanku. Gembira berpaut bangga, begitulah nurani yang mengiringi leluhur rakyat negeri Jelapang Padi tatkala Sultan yang dikasihi dilantik menduduki tahta singgasana negara. Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya maka beta telah diperkenankan oleh mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Penghormatan ini bagi kali kedua merupakan detik yang sungguh bermakna pada beta dan Sultanah dan merupakan juga detik bersejarah bagi rakyat negeri Kedah Darul Aman. Lebih 30,000 rakyat negeri Kedah yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan berbeza latar belakang hadir di sepanjang jalan meraikan keberangkatan baginda berdua sempena pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14. Sultan Kedah amat dihormati, menabur budi tidak terhingga. Kemana pergi rakyat mentaati, rakyat Kedah amat berbangga. Sejurus Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Haminah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim. Baginda diberi tabik hormat diraja oleh kawalan kehormatan. Baginda kemudian berkenan mencemaduli untuk memeriksa barisan kawalan kehormat diiringi tembakan meriam sebanyak 21 das. Sebelum berangkat menaiki pesawat khas ke Kuala Lumpur, baginda berdua berkenan bersalaman dengan dif-dif kehormat yang turut sama meraikan keberangkatan baginda. Menteri Besar dan Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah turut mengiringi baginda ke istiadat pelantikan yang berlangsung di Istana Negara. Sejernih-jernih air diperigi buat diminum penenang hati. Budi bahasa berhemah tinggi, kasih tuanku terpaku di hati. Seorang raja ini boleh dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong 2 kali. Mungkin 3 kali itu susah sikit, tapi 2 kali memang boleh. Tapi yang penting tu ialah siapa yang sepatutnya menjadi Yang di-Pertuan Agong bergantung kepada Majlis Raja-Raja. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diputerakan di Istana Anak Bukit Alustar Kedah pada 28 November 1927. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Alun Merah dan Sekolah Melayu Titi Gajah sebelum menyambung pelajaran di Kolej Sultan Abdul Hamid dari tahun 1946 hingga 1949.
Semasa menuntut di kolej itu, baginda bersemayam di asrama dan bergaul dengan pelajar-pelajar lain daripada pelbagai latar belakang dan lapisan masyarakat. Guru-guru dan rakan sekolah menyifatkan baginda seorang yang berhemah tinggi dan suka bertolak ansur dengan rakan-rakan. Satu sifat baginda yang amat dikagumi adalah baginda tidak pernah berbangga diri, biarpun ketika itu baginda bakal Sultan Kedah. Baginda berangkat ke England pada Februari 1949 untuk melanjutkan pelajaran di Wadham College, Oxford dalam bidang sains kemasyarakatan dan pentadbiran awam. Baginda ditabalkan sebagai Raja Muda Kedah pada 6 Ogos 1949 ketika baginda menuntut di England. Sekembali ke tanah air pada 1955, baginda berkhidmat di Pejabat Daerah Alustar dan Pejabat Perbendaharaan Negeri. Baginda anak kedua kepada Tunku Badli Shah bersama Tunku Sofiah Tunku Mahmud. Baginda disifatkan Sultan yang tegas tetapi berjiwa lembut. Baginda dikurniakan 3 orang puteri, Tunku Soraya, Tunku Sarina dan Tunku Intan Safinas. Permaisuri baginda, Tuanku Sultanah Bahiyah, mangkat pada tahun 2003. Seterusnya, baginda bertemu jodoh dengan Tuanku Hajah Haminah Haji Hamidun pada 25 Disember 1975. Jadi tuanku diasuh supaya membiasakan diri dengan khalayak ramai, dan cikgu-cikgu juga tidak memberi apa-apa keistimewaan kepada tuanku dan juga tuanku Raja Muda. Almarhum Sultan Badli Shah, minda saya, amat berdisiplin sekali. Tanpa diduga dalam ranu menyulam detik gembira, tiba-tiba Istana Anak Bukit bertukar hiba. Berita kemangkatan ayahanda pada 19 Julai 1958 sama sekali tidak dijangka. Namun baginda redha dengan ketentuan ilahi. Wasiat ayahanda diteruskan tanpa banyak bicara. Sebagai pewaris tata, baginda memilih 20 Februari 1959 sebagai tarikh pertabalan rasmi buat baginda bergelar Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, iaitu Sultan yang ke-28 bagi negeri dan kerajaan jajahan Kedah Darul Aman. Tuanku Sultan Abdul Halim terpilih menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong antara September 1965 dan September 1970. Dalam perjalanan menuju 54 tahun tempoh pemerintahan baginda di negeri Jelapang Padi, Tuanku Abdul Halim telah berjaya mengubah wajah lanskap Kedah dari negeri pertanian kepada perindustrian dan juga pelancongan. Inspirasi yang dikongsi melalui hobi melihat negara orang nyata berbaloi apabila tanah kelahiran baginda dilentur mengikut acuan dan identiti yang digarap daripada pengalaman baginda sendiri. Antara titipan ilham yang menjadi Kedah berbeza daripada negeri-negeri lain ialah dari segi pendidikan, di mana baginda berjaya seimbangkan antara keperluan ilmu duniawi dan ukhrawi menerusi sistem pendidikan pondok moden. Selepas tuanku ditabarkan sebagai Tuanku Sultan Negeri Kedah, tuanku memberi banyak penekanan terhadap pembangunan pendidikan di negeri, maupun di peringkat pendidikan di peringkat rendah, menengah dan juga di peringkat IPT ataupun peringkat lebih tinggi, universiti, college dan sebagainya. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Dalam konteks kenegaraan, perubahan hanyalah pada pasir di pantai, bukanlah pada pantai itu sendiri. Berlakunya perubahan hanyalah pada individu diraja yang bersemayam sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Inilah dikatakan jauh berjalan luas pengalaman. Tunas kecemerlangan yang dirintis telah membawa nama baginda diangkat dan ditabal menjadi timbalan yang di-Pertuan Agong pada tahun 1965 dan seterusnya ditabal menjadi yang di-Pertuan Agong ke-5 Malaysia pada 21 September 1970 sehingga 20 September 1975. 5 tahun menduduki tahta cukup memberi makna kepada Malaysia sebagai tonggak kepada hierarki pemerintahan negara. Baginda adalah pendamai dan pengaman dalam meredakan situasi tidak menentu untuk membawa Malaysia melangkah ke era pembangunan. Bersama memanda menteri, Allahyarham Tun Abdul Razak, baginda menjadi lambang kedaulatan, simbol kekuatan dan tonggak kestabilan serta sumber keadilan dan teras perpaduan dalam usaha memastikan masyarakat majmuk di Malaysia dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi antara satu dengan lain, walaupun masing-masing datang dari latar budaya yang berbeza dan sejarah lalu kembali berulang. Tuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dan Tuanku Sultanah Aminah ditabal menjadi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang ke-14 pada 11 April 2012. Sejak Tuanku Sultan Kedah bersemayam di takhta kerajaannya, banyak sekali perubahan yang telah dinikmati. Hari demi hari, tahun silih berganti. Apa yang perlu kita ingat ialah hakikat latar belakang sejarahnya, betapa konsep kerajaan Melayu yang ada pada masa dahulu telah diamalkan turun-temurun lagi, maka Raja-Raja Melayu adalah pewaris kepada konsep ini. Konsep kerajaan Melayu ini kini diperkukuhkan lagi dalam entiti moden negara bangsa yang bernama Malaysia. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam di atas junjungan besar. Pelantikan Al-Sultan Al-Muqtasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 adalah bukti bahawa sistem penggiliran jawatan Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun dianggap unik. Ini kerana ia menggabungkan tradisi feudal berasaskan keturunan darah dengan konsep moden berasaskan perlembagaan. Saya amat bersyukur bahawa Tuanku Sultan diberi kerahmatan dan kesihatan untuk menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dilantik buat kali kedua di suasana yang negara yang aman. Dan doa saya adalah supaya kesihatan Tuanku berpanjangan dan juga negara kita akan menikmati satu era kemajuan yang lebih tinggi dan keharmonian rakyat sempena acara yang bersejarah ini. Sistem penggiliran hanya diberikan kepada Raja-Raja Melayu dari negeri yang dulunya dikenali negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri bersekutu terdiri daripada Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang. Manakala negeri Melayu tidak bersekutu, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Sementara itu Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak berpeluang walaupun mereka menganggotai Majlis Raja-Raja. Dari anak bukit ke Istana Negara, mencemar duli menduduki tahta. Doa moga Tuanku sihat sejahtera, melindungi rakyat umpama payung mahkota. Daulat Tuanku.